Hai, kita sambung untuk part seterusnya untuk chapter 5 iaitu 5.3 Supervisions and Regulations on International Banking. Right. So, apakah undang-undang ataupun regulation yang sepatutnya lah yang ada untuk membantu international banking untuk berkembang dan beroperasi dengan lebih baik. Okay. Pertama, kita ada single bank supervisor or multiple bank supervisor. So, menjadi persoalan adakah perlu single bank supervisory authority ataupun multiple bank supervisors. Okay, so secara konsep je, bagi saya juga a single bank supervisory juga sangat penting. Kalau dia merge atau bergabung dengan another bank, itu cerita lain. Okay, so maybe it's a kind of decision yang perlu dibuatlah oleh pihak bank tentang cara dia nak monitor ataupun supervise dia punya operations dan sebagainya. Okey, satu keadaan adalah dikatakan kalau bank tu hanya tertakluk kepada single bank supervisory. Okay, kita katakan mungkin kalau yang multiple tu kita takut timbul isu competition lah dekat situ, competitors. Right. Sebab tu dia kata perhaps the strongest reason for some to advocate a single bank supervisory authority adalah disebabkan fear of a competition in laxity between multiple bank supervisory. Okay. Tetapi apa yang kita lihat di luar sana, kebanyakan bank-bank sebenarnya juga mereka cuba berkolaborasi antara satu sama lain lah supaya dapat mengatasi isu competition dan sebagainya. Kedua adalah bank supervisory role of the central bank. So, setiap negara memang ada central bank dia tersendiri. Kalau US, Federal Reserve. Kalau kita, bank negara kan. So, it's a kind of countries mesti decide whether nak assign tanggungjawab supervisory ni kepada central bank ataupun tidak. But I think it's a good move lah. Kalau central bank yang mewakili ataupun menjadi big boss dalam industri perbankan, sebab dia macam ni, bank memang yang lain adalah based on privatisation kan, bertindak secara sendiri, commercial bank dan sebagainya untuk profit mereka kan. So kalau aktiviti ini tidak dikawal oleh satu badan kerajaan ataupun yang berkaitan, maka yang naya adalah klien ataupun pelanggan kan. So memang sepatutnya central bank memang berperanan penting lah untuk mengawal selia aktiviti-aktiviti commercial bank, investment bank ini. Okay, supaya tidak ada salah laku atau distortion dekat situ, right? So itulah pentingnya bank supervisory role, especially daripada pihak central bank. Kalau di Malaysia memang dikawal oleh central bank lah secara details dan juga sebab apa saja yang commercial bank buat ataupun international bank ni semua kena dapat lesen dan juga kebenaran daripada central bank. Okay, C adalah scope of supervisory authority. Okay, kebanyakannya bercerita tentang apa yang MNC ataupun multinational corporation buatlah kan, in terms of dia orang punya division of sektor business dia orang. Okay, sebab MMC ni dia dah jadi terlalu besar. Okay, jadi terlalu besar dan mengembangkan perniagaan mereka di pelbagai jenis negara. So memang dikatakan kalaulah international bank ni nak involve with them, kena juga ada supervisory authority yang kawal lah. So it's better kalau yang mengawalnya adalah pihak government di negara tersebut supaya kerjasama antara dua pihak ni dapat selia dengan lebih baiklah. Okay, antara MNC dan juga international bank.
Okay. Next adalah supervisory approach of countries. Okay, yang ni dia melibatkan jenis-jenis supervisory authority ya, ataupun kawal selia yang dibuat oleh setiap negara-negara tertentu. So sangat penting jugalah melaksanakan enforcement tertentu di certain countries. Kalau di Malaysia, of course kita macam aktiviti kasino, aktiviti certain business memang perlukan license kan. Dan itu juga adalah salah satu cara negara kita cuba kawal lah this kind of activities kan. Ada certain countries macam aktiviti kelab malam dan sebagainya dilihat sebagai bebas, ataupun certain countries ada membenarkan prostitution dan sebagainya. So hasil daripada aktiviti ni juga akan pergi pada bank juga kan. So it's a kind of depends on the country rules and regulation. Okay. Cuma saya nak highlight sikit yang ini. Yang mana dia ada mention, okay, the last aspect of the bank supervision considered here is independence. So independence simply refers to how whether or not the supervisors are legally liable for their actions. So sebenarnya kalau kita tengokkan dari sudut independensi, tak sesuai juga kalau kita let the bank terlalu bebas kan. So kena ada certain supervisory tertentulah. Yang ni memang depend pada negara berbeza, dia akan praktikkan amalan berbeza. Right? Depends on such countries. Okay? Sebab tu dalam ni juga dia highlight. Saya pergi pada next page. Kan government ownership can act to undermine otherwise effective supervision of the bank. So government ownership juga memainkan peranan lah untuk mengawal selia aktiviti-aktiviti bank tersebut. Okay. So indeed dia kata it is somewhat unclear how government bank supervisors can even be expected to properly supervise government-owned bank. Ada setengah negara dia memiliki bank mereka sendirilah. Macam kalau kita di Malaysia, macam bank BSN dan sebagainya tu ditubuhkan dengan inisiatif kerajaan kan. So tapi apa yang kita lihat di Malaysia, ianya masih lagi terkawal. Right, walaupun memanglah ada certain aktiviti tu diberikan khusus untuk bank-bank BSN dan sebagainya, tapi bank-bank komersial lain masih lagi menjadi saingan hebat untuk mereka. Tak adalah katanya bank ni hanya mampu berkembang sebab of course ada link dengan government. Tak semestinya lah kan. Sebab kalau kita tengok di Malaysia, Maybank juga walaupun begitu masih lagi boleh compete dengan other banks di Malaysia. Right? But it depends on certain countries as well. Okay, kita juga ada anti-money laundering. Okay, sekali lagi anti-money laundering ni sangat penting lah kan. Sebab aktiviti money laundering ni melibatkan bank juga kan. So kita tengok yang penting saya cerita kat sini yang 3 stages of money laundering. Pertama adalah placement. Okay, placement ni apa maksud placement? Okay, placement dia kata first stage adalah placement of currency into banking and finance institution. So pihak yang melakukan money laundering ni biasa adalah pihak sindiket yang terlibat dengan criminal activity kan. So duit-duit dia yang banyak tu ataupun scammer dan sebagainya. So duit dia yang banyak tu dia akan letakkan dalam bank secara direct, nampak macam legal, nampak macam sah, tetapi dia akan kecilkan kepada pelbagai jenis account lah. Kan seperti di commercial bank dia letak sikit, brokerage house dia letak sikit dekat investment bank. So duit ni nampak macam legal tapi sebenarnya dari sumber yang salah kan. B adalah contoh money laundering yang kedua adalah dia buat layering. So bila dia dah letak duit tadi dalam bank, so dia boleh buat multiple transfer
kan. So duit yang sama dia rolling, dia transfer sana sikit, transfer situ sikit, kan. So dia buat invoice based on invoice yang sama, dia repeat the same thing. So ini dia panggil layering. So ini juga salah satu cara dia nak elak daripada duit dia dikesan, kan. Sebenarnya hasil dari sumber yang sama. Okay. Ketiga, dia boleh buat integration. Dia beli aset-aset yang bernilai seperti arts ataupun barang-barang antik yang mahal-mahal tu dia beli untuk menampakkan bahawa duit yang dia dapat tu hasil daripada arts dan barang-barang antik tersebut lah, untuk cover lah sebenarnya, kan. Itu adalah salah satu daripada 3 contoh aktiviti money laundering yang aktif lah di serata dunia, bukan di Malaysia sahaja, di serata dunia. Okay. So inilah yang cuba nak dielak oleh pelbagai countries lah. Sebab bahaya, terlalu banyak aktiviti money laundering ni boleh meruntuhkan juga, bukan sahaja dari sudut sosial tapi juga dari sudut ekonomi, kan. We cuba imagine lah bila terlalu banyak aktiviti haram yang berlaku instead of yang legal, kan. So apa prevention measures of AMLA? Salah satu adalah dia cuba develop a customer acceptance policy and procedures to address the establishment of business relationship within the customer. So setiap customer yang buat deal dengan bank tu, mungkin dia akan keep all the records, transaction, ada proof record bahawa ini adalah bisnes yang sah dan sebagainya. Okay. Dia boleh buat conduct customer due diligence ataupun reasonable care yang dia panggil reasonable care, dan obtain satisfactory evidence in its records and the identity and legal evidence. So dia macam tadilah saya mention, dia kumpulkan maklumat yang betul, kan, right? Dan salah satu adalah promptly submit. Saya pergi sikit ni. Yang lain tu sama je, lebih kurang. Right, salah satu adalah juga dia promptly submit a suspicious transaction report kepada FIU lah. Di mana-mana central bank. Kena sentiasa hantar report lah berkaitan dengan transaksi yang nampak suspicious. Sebab tu kadang-kadang untuk akaun personal biasa yang kalau kita tengok money dia dalam satu hari melebihi 5,000 dan banyak transaksi yang sama, kan. So mungkin akaun dia kena block dan sebagainya. Okay. Sebab dia dilihat sebagai satu transaksi yang suspicious lah, kan. Sebab mungkin dah hasil dari scammer dan sebagainya, kan. Okay. So the next kita ada Basel Committee tadilah. Basel Committee Banking Supervision, kan. So mereka ni lah yang komiti jawatan kuasa inilah yang membentuk Basel 1, Basel 2, Basel 3 tadi yang saya cerita earlier in the previous video, kan. So mereka bersidang dan membuat satu dasar untuk bank-bank semua international bank follow dia punya rules macam Basel 1, Basel 2 dan Basel 3. Ini diterima pakai oleh seluruh dunia lah. Okay. Dan kita juga ada next adalah okay, saya pergi pada lebih lagi. Right. Okay, the OFC. OFC itself. Okay, Offshore Financial Center. So berkembang daripada tahun 1960-an sehingga apa yang ada hari ini. So kita ada banyak OFC seperti yang saya cerita dalam chapter 4 sebelum ni. So mereka ni lah yang kita katakan menjadi tunjang lah dalam sudut international banking untuk berkembang lebih lagi, kan. Okay, so itu adalah tentang OFC. Saya tak ulas lebih lanjut sebab dah ada in the previous video. Kita juga ada banking and world trade. Saya akan explain in the next video.